Akhirnya Nabi dalam apa kata. So Nabi dalam keadaan macam tu, dalam masa yang sama Nabi nak pimpin umat Islam kan. Lepas tu orang munafik duk sebarkan, hey, bini Nabi boleh buat macam ni. Bayangkanlah orang munafik sebarkan fitnah tu, Aisyah. Kan, jadi Nabi pun dah serabut. Dan Nabi tanya seorang-seorang. Nabi panggil lah sahabat ni yang ada kaitan dengan Nabi. Apa pendapat kata Aisyah? Apa pendapat kata Aisyah? Sebab Nabi kata, aku yakin dia ni tak buat apa yang fitnah yang tersebar. Sayyidina Ali bila ditanya, dia bukan tuduh, dia tak mau Nabi ni serabut. So dia kata, ya Rasulullah, bunga bukan sekuntum. Faham makna dia kan? Jadi maksudnya banyak lagi perempuan kalau rasa macam kan, Aisyah isteri tersayang. Jadi bila isteri tersayang tu difitnah begitu, Nabi dah tak sedap. Seolah-olah Ali kata, alah carilah perempuan lain kan, cari isteri tersayang yang lain lah. Tak payah nak serabut-serabut dengan Aisyah kan. Masalahnya, apa yang diberitahu oleh Sayyidina Ali kepada Nabi tentang Aisyah tu didengar oleh Aisyah Ta'ala. Ada orang sampaikan. Jadi bila Aisyah dengar, marahlah dia. Seolah-olah Ali macam menganggap fitnah tu benar. Maknanya seolah macam tak payah pening-pening lah ya Rasulullah kan, tinggalkan je Aisyah tu, bunga bukan sekuntum kan, banyak lagi bunga yang lain, carilah bini yang lain, dia buat bini kesayangan, tak payahlah nak pening-pening kan. Ni banyak masalah umat banyak lagi ni. Semenjak hari tu sampai mati tak tegur, Siti Aisyah tak tegur Sayyidina Ali. So orang banyaklah hukum kata, ni Islam kata kan tidak boleh memulaukan istilah dia kan, selama lebih 3 hari tak boleh kan, haram. Kita tak boleh pulau orang Islam tu lebih daripada 3 hari, ada hadis Nabi. Habis ni Siti Aisyah sampai semua hidup tak tegur. Sebelum mak kata dah ada sebab. Misalnya kalau ada sebab tak ada masalah. Bukannya perkara hajar itu, iaitu memulau selama 3 hari itu umum, semuanya haram. Nabi sendiri pun memulaukan 3 orang sahabat Nabi yang tak pergi Perang Tabuk tu kan 50 hari. Antaranya Ka'ab bin Malik salah seorang dia, 50 hari dipulaukan. Boleh pula kan. Maknanya kalau ada maslahat boleh. Jadi Siti Aisyah memang dia sejak itulah dia tak ngam dengan Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali wafat, meninggal, baru dia datang. Dia kata kalau tak kerana Islam aku tak datang. Jadi sebab itulah bila dia orang tahu isu di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali, so bila berlaku pertempuran antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dia orang ambil kesempatan bagi tahu, kata Ali ni Sayyidina Ali dah buat silap. Ali ni bersalah, Ali yang bunuh geng Ali yang bunuh Osman. Dia orang tipu Aisyah. So bila Aisyah dengar, lagilah dia marah. Oi, kau dah lah cakap aku bunga kata, betul kau pergi pakat-pakat pergi bunuh Osman pula. Osman keluarga dia baik dengan Aisyah. Ya, apa ni Abu Bakar Siddiq kan, anak Abu Bakar Siddiq. Dia orang inilah orang kata apa, tipu, fitnah. So dan Aisyah dengan Muawiyah rapat. Aisyah dengan Muawiyah pun agak rapat. Jadi Aisyah pun dibawa ke Kufah sana, turut sama dalam peperangan yang dipanggil peperangan Jamal. Dinamakan peperangan Jamal ni sebab Aisyah diletakkan di atas unta sekedup tu yang tinggi, sehingga orang nampak, tengok tu Aisyah ikut sebelah siapa, Aisyah sokong siapa yang benar. Jadi dia gunakan Aisyah untuk menunjukkan bahawa Muawiyah yang benar, sebenarnya Sayyidina Ali yang salah. Faham? Jadi itu punca-punca yang menyebabkan munculnya fahaman Murji'ah di sini dia nak terangkan. Dan Talha dan Zubair pun memang baik dengan Aisyah, so dia orang semua menyokong Muawiyah lah. Dan Sayyidina Ali ni memang sebenarnya, kalau Imam Syafi'i sendiri kalau bercerita tentang Sayyidina Ali, dia kata Sayyidina Ali ni orang dia agak pelik sikit. Sayyidina Ali ni dia agak pelik, dia ni lebih kurang macam Lone Ranger. Dia tak suka ada bodyguard, dia tak suka duduk ramai-ramai, dia solo je. Dia suka solo je. Dia tak banyak bergaul dengan orang sangat. Imam Syafi'i kata ada beberapa sebab lah. Antaranya dia mempunyai ilmu yang tinggi. Orang yang ilmu tinggi ni dia jarang bergaul dengan orang sangat.
antara Imam Syafi'i saya sebutlah. Dan dia ni orang yang ada semangat keperwiraan, kepahlawanan ni kan. Kan hobi dia kan memenggal musuh daripada di medan perang. Jadi keperwiraan itu pun orang yang jenis hero ni dia tak campur orang sangat. Jadi itu adalah beberapa sebab menunjukkan Sayyidina Ali ni memang perangai dia banyak, dia tak rapat banyak orang. Jadi Muawiyah ni pula jenis suka campur dengan orang. Jadi banyak orang suka dengan Muawiyah. Itu antara sebab dia lah. Tapi Sayyidina Ali kan khalifah yang keempat, apa tu, menantu Nabi lagi, sepupu Nabi lagi kan. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tak campur dalam urusan ni lah. Ahli Sunnah wal Jamaah punya pegangan, kita tak campur dengan arti kata kita tak menyalahkan siapa-siapa dan tak membetulkan siapa-siapa. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni kan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang dah dapat pengiktirafan keredaan dari Allah dalam Quran lagi. Siapa kita nak kata orang ni salah, ni betul, ni Ali yang betul, Muawiyah yang salah, Muawiyah yang betul, Ali yang salah. Bahkan ada ulama di Mesir pun sampai mengatakan Muawiyah ni munafik pun ada. Tu hati-hatilah, tak kiralah ulama besar ke apa ke, Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah yang berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni kita diam. Dia orang tu orang dari dua Sayyidina Ali orang yang dijamin syurga, termasuk orang yang dijamin syurga. Dan Muawiyah pun sahabat Nabi. Jadi memanglah ada yang sokong banyak Sayyidina Ali dan banyak yang membangkang Muawiyah, bahkan yang paling teruk mengatakan dia munafik. Dan lebih-lebih lagi pula orang yang mengkritik Sayyidina Ali sebab apa? Munculnya Syiah pula, nampak tu. Ali punya daripada pengikut Sayyidina Ali lah munculnya Syiah. Jadi yang menyokong Muawiyah pula menganggap kesalahan Sayyidina Ali menyebabkan akhirnya muncul fahaman Syiah. Lepas tu nampak tu Aisyah boleh sokong Muawiyah pula. Takkanlah Aisyah berada pihak yang salah, isteri kesayangan Nabi. Lepas tu Talha dengan Zubair pun dua-dua ni asyarah mubasyarah yang dijamin syurga juga. Jadi disebabkan perkara-perkara inilah munculnya satu kelompok lagi yang akhirnya dilabelkan sebagai Murji'ah. Pada ketika situasi yang gawat itu lahirlah sekumpulan umat Islam yang menjauhkan diri dari pertikaian, yang tidak mahu ikut menyalahkan orang lain, tidak mahu mencampuri persoalan, seolah-olah mereka mahu pangku tangan saja. Faham tak? Tak nak campur tangan. Maksudnya aku Sayyidina Ali pun aku tak sokong, Muawiyah pun aku tak sokong, lantaran korang kau nak gaduh, nak perang, nak apa, aku buat sini. Kita orang buat hal sendiri ni, tak campur. Tapi bukanlah ini dia punya start dia, permulaan dia. Bukan dia orang tu yang Murji'ah. Jangan salah faham pula. Kalau ditanya bagaimana pendapat mereka tentang Muawiyah dan anaknya Yazid, mereka menjawab, kita tangguhkan persoalannya sampai di hadapan Tuhan dan di situ kita lihat mana yang benar. Tak payah campur tangan lah, biarlah nanti di akhirat Allah Ta'ala yang hukumkan. Kalau ditanya bagaimana pendapatnya tentang sikap kaum Khawarij yang lancang dan kaum Syiah yang lancang, maka mereka menjawab, baik kita tangguhkan saja sampai di hadapan Tuhan dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan menghukum atau memberi pahala mereka. Kalau ditanya mana yang benar antara Sayyidina Uthman bin Affan dan penentang-penentangnya, maka mereka jawab, lihat saja nanti di muka Tuhan. Maksudnya tangguhlah nanti ke akhirat tu salah. Akhirnya semua benda sampai benda-benda yang kadang-kadang kita wajib kita engkar pun tak engkar. Dia mula-mula asalnya okey lah kan, maknanya tak apalah, tak usah campur lah bab ni, okey lagi. Last kali melege-lege semua benda serah pada Allah je. Dia tu buat dosa macam mana? Serah pada Allah. Dia tak semayang tak apa, serah pada Allah je. Anak kau kena rogol lah, biar serah pada Allah. Faham tak? Dia punca dia tu je. Memang okey lah pada awalnya kan, tak campur tangan. Ada sudut dia ada dalil dia. Apa ni dia beritahu. Tapi akhirnya melirik-lirik sampai semua benda dia. Tak apa, biar settle dengan Allah Ta'ala. Kita tak payah campur. Kalau macam tu masalah besar lah. Bila orang buat apa-apa nanti, kita biar. Lama-lama makin rosak lah umat.
Pendeknya, sekalian masalah mereka tangguhkan sampai ke hadrat Tuhan yang akan memberi hukuman yang adil. Mereka tidak melahirkan apa-apa yang mereka berpangku tangan sahaja. Inilah asal mula faham Murji'ah. Asal dia lah, belum jadi Murji'ah lagi yang dihukumi terkeluar dari Sunnah. Pendirian hampir serupa dengan ini sudah dianut juga oleh beberapa orang sahabat Nabi ketika fitnahan pada zaman-zaman akhir kekuasaan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu, iaitu pada masa khalifah yang ketiga. Sekumpulan sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abi Bakar, Imran bin Husain, Muhammad bin Salah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Zaid, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhum tidak mahu menyokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari politik yang kacau itu. Ali pun dia tak sokong, Muawiyah pun dia tak sokong. Lantaklah kawan, kau nak perang, nak gaduh, kami buat sendiri. Ini asal, tapi bukan dewan ni yang Murji'ah. Jangan hukumkan dewan ni pula Murji'ah. Murji'ah ni lahir dengan sebab salah faham akan pegangan dewan ni. Salah faham terhadap pegangan dewan ni, daripada sini lahir Murji'ah. Bukan dewan ni Murji'ah. Syaitan kan pandai, iblis kan bijak. Dia benda asalnya betul pun akhirnya dia boleh bawa pergi ke salah. Para sahabat itu bersandar pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu sendiri, iaitu rawa Abu Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha ala fa iza nazalat aw waqafat faman kana lahu ibilun falyulhiq wa man kana lahu ghanamun falyulhiq bi ghanamihi wa man kana lahu ardun falyulhiq wa man kana lahu ardun falyulhiq. Diulang dua kali. Bi ardihi qala faqala rajulun ya Rasulullah man lam yakun ibilun wala ghanamun wala ardun qala yu'madu ila sayfihi fa yaduqqu ala hiddihi biharin ataupun baharin summa liyunja in istata'a an-najah. Artinya, dan diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan ada fitnah, akan berlaku fitnah, kekacauan. Maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan, maka orang yang berjalan lebih baik daripada orang ikut berusaha menghidupkan fitnah itu. Maksudnya duduk di sini tak campur tangan lah. Maksudnya tak campur tangan. So yang dia kita duduk diam je lah, tak payah nak campur. Ketahuilah, yang ni kata Nabi Muhammad SAW, bila terjadi fitnah itu, maka yang punya unta kembalilah kepada untanya, yang punya kambing kembalilah kepada kambingnya, yang punya tanah kembalilah kepada tanahnya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ia tidak punya unta, tak punya kambing, tak punya tanah, bagaimana? Nabi menjawab, ambillah pedang, pecahkanlah dengan batu mata pedangnya itu, dan kemudian carilah jalan lepas kalau mungkin. Maknanya jangan terlibat. Kalau pecahkan pedang tu maksudnya jangan terlibatlah. Kinayah bagi, simbolik bagi jangan campur je. Ini kalau ada pedang, dia pun angkat pedang dia, join sekali. Kalau ada pedang mudah pecah, tak payahlah. Orang bergaduh pakai pedang, kau apa pun tak ada, jadi lagi tak besar-besar. Faham Demikianlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Abi Bakrah. Hadis ini tersebut dalam kitab Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ada satu lagi hadis yang dia tak datangkan di sini, iaitu hadis dia hampir sama, cuma hadis itu mengatakan bahawa hendaklah kamu apabila berlaku fitnah, kamu ambillah unta-unta, kambing-kambing serta ternakan kamu, pergilah di satu kawasan yang berjauhan dengan fitnah tersebut, yang mana ada sumber kehidupan, sungai dan sebagainya. Kamu tinggallah di situ dan jangan kamu campur urusan fitnah tersebut. Ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim. Mana adalah maknanya sandaran kepada apa yang dilakukan oleh mereka itu ada. Tapi di sinilah bukanlah bermakna terus jadi Murji'ah sebab amalkan hadis ini. Murji'ah itu lahir nanti kemudian. Dengan dasar ini para sahabat tadi berpendapat bahawa kalau terjadi fitnah dan kekacauan antara sesama orang Islam, maka sikap yang lebih baik adalah menjauhkan diri, tidak ikut bergelombang bersama-sama kekacauan ini, tidak ikut memihak ke sana dan tidak ikut memihak ke sini. Inilah yang paling aman menurut fahaman mereka. Tetapi para sahabat ini ketika itu membentuk satu mazhab
Para sahabat ini ketika itu tidak membentuk suatu mazhab, suatu pengkajian khusus bagi golongan mereka. Mereka hanya sekadar diam dan menjauhkan diri dari perselisihan. Maksudnya bukan dia yang mengasaskan Murji'ah. Kaum Murji'ah yang kita perkatakan ini pada mulanya hanya membenci soal-soal siasat. Siasat ni maksudnya siasah politik lah. Sama je, soal politik dan khalifah. Tetapi kemudian membentuk suatu mazhab dalam usuluddin, membicarakan soal iman, soal tauhid dan lain-lain. Pemimpin dari kaum Murji'ah ini adalah Hasan bin Bilal Al-Muzni Abu Salat As-Samman, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Thauban Dahirar ataupun Dirar bin Umar. Penyair mereka yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Thabit bin Qutanah, yang mengarang sebuah syair tentang i'tiqad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan, yang memfatwakan bahawa kalau seseorang itu sudah beriman dalam hatinya, iaitu sesudah mengaku keesaan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW Rasulnya, maka sekalian pekerjaan dosa tidak memberi mudarat apa-apa kepada iman itu. Dan bahkan ada di antara mereka yang radikal yang mengatakan bahawa kalau seseorang sudah beriman dalam hati, maka tidak apa-apa kalau ia melahirkan Nasrani dalam perbuatannya. Pendeknya, bagi mereka yang menjadi soal hanya hati. Maksudnya yang penting hati. Ramai ni kan Murji'ah, yang penting hati. Zahir nampak tak okey, tak baik tak apa, yang penting hati baik. Murji'ah lah tu. Itu unsur-unsur Murji'ah. Pada fasa yang berikut akan dijelaskan kesalahan-kesalahan fatwa kaum Murji'ah. Jadi bukan saja Murji'ah lah, semua kita tengok. Contohnya Syiah kan, asalnya pengikut Sayyidina Ali. Pengikut Sayyidina Ali ni memang okey, tapi lama kelamaan, cucu, cicit mungkin, keturunan, dia bermula di situ. Membenci Muawiyah, membentuk satu fahaman, lepas tu mengagungkan Sayyidina Ali lebih daripada batasan dia lah. Sampai menganggap Tuhan pun ada. Adalah ada yang tahap menganggap Tuhan, menganggap Rasul, menganggap macam-macam imam yang gaib akan muncul semula, macam-macam. Dia pecah lah. Padahal asalnya pengikut Sayyidina Ali memang di kalangan sahabat juga. Begitu juga macam Mu'tazilah, asalnya mereka lah yang bangkit menentang falsafah. Lama-lama kelaan jadi Mu'tazilah, terpengaruh dengan falsafah. Dia semua pahaman-pahaman ni semuanya Islam, tetapi ada sebab-sebab tertentu dia sikit demi sedikit dipesongkanlah oleh iblis lah, oleh syaitan lah, siapa lagi kan. Dia bukanlah kita kata yang asal tu Sayyidina Ali lah punca jadi Syiah, ataupun Sa'ad bin Waqqas lah punca Murji'ah. Tak boleh kata macam tu. Dia yang muncul ni kemudian, bukan sahabat-sahabat Nabi semuanya radhiyallahu anhum lah. Kita tak salahkan sahabat Nabi. Seterusnya, i'tiqad kaum Murji'ah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Murji'ah membentuk satu fahaman dalam usuluddin yang berbeza, bukan saja dengan kaum Khawarij dan kaum Syiah, tetapi juga dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga di mana dia berbeza dengan Khawarij, berbeza dengan Syiah, berbeza juga dengan Ahli Sunnah. Fahaman yang dibentuknya ini adalah fahaman mereka sendiri. Sahabat-sahabat Nabi yang menjadi sandaran bagi kaum Murji'ah tadi, seperti Abdullah bin Umar, Abi Bakrah dan lain-lainnya, tidak sefahaman dengan kaum Murji'ah ini. Maksudnya jangan kita kata puncanya adalah sahabat-sahabat tersebut, bukan. Fahaman-fahaman itu adalah, yang pertama, iman itu ialah mengenal Tuhan dan Rasulnya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan Rasulnya, maka ini sudah cukup, sudah menjadi mukmin. Sebahagian kaum Murji'ah yang ghullah, yang melampau, yang radikal, sampai ada yang beriktikad bahawa asal kita sudah mengakui dalam hati atas wujudnya Tuhan dan sudah percaya dalam hati kepada rasul-rasulnya, maka kita sudah mukmin walaupun melahirkan dengan lidah hal-hal yang mengkafirkan, seperti menghina Nabi, menghina Quran dan sebagainya. Yang penting hati, caci maki Nabi tak apa, kan, puji-puji agama lain semua tak apa, koyak-koyak Quran tak apa, yang penting hati. Dia melampau lah. Ramai kan, bila kita tengok orang ni, kau ni kenapa ni pada macam
bukan Islam, yang penting hati. Oh. Tak pakai tudung lah, pakai seksi terbelah sebenarnya, yang penting hatilah. Itu Murji'ah tu. Itu ideologi Murji'ah. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi dalam hadis 40 pun ada, Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluha jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi kata, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota. Kalau dia tak baik, dia rosak, rosaklah seluruh anggota. Itu adalah hati. So macam mana boleh kau kata yang penting hati baik? Kalau zahirnya dah menghina Quran, menghina macam-macam, dah buat maksiat, yang penting hati baik. Maknanya kalau terzahirnya benda-benda yang buruk pada perbuatan dia, maknanya hati dia tak baik. Mana boleh istilah yang penting hati baik, yang penting hati baik. Nabi jelas begitu. Kalau hati itu tak baik, seluruh anggota dia tak baik. Maknanya seluruh perbuatan dia akan jadi tak baik. Maknanya kita faham daripada situ, perbuatan yang tak baik itu berpunca daripada hati yang tak baik. Macam mana kau boleh kata yang penting hati baik? Kalau hati kau baik, kau takkan buat macam tu. Betul? Sebab hati manusia ni dia raja. Dalam ilmu tasawuf biasa dibahas dalam bab ni. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, hati itu yang menjadi tumpuan untuk disucikan, ditazkiyahkan. Sebab hati itulah tempatnya berkumpul sama ada sifat mazmumah atau sifat mahmudah. Dan setelah itu barulah akan datang tajalli, inkishaf dan sebagainya. Sebab apa? Hati ni raja bagi manusia. Kalau hati nak buat apa, semua anggota akan ikut. Anggota ni dia takkan lawan hati, dia akan ikut hati. Sebab raja, bila raja dah suruh, semua kena ikut. Dan hati ni, kata ulama, ketika janin dalam rahim ibu itu, mula-mula setelah jadi segumpal daging mudghah itu, yang mula-mula sekali jadi hati. Lepas tu baru jadi yang lain-lain lah, sehingga terbentuk janin bayi. Sebab tu dia raja. Dia dulu yang jadi. Sebab kan darah kan, kaitan dengan darah kan, hati itu akan dialirkan seluruh badan. Jadi sebab tu kalau hati baik, Nabi kata baiklah seluruh perbuatan dia. Kalau hati buruk, buruk. Sebab tu orang Melayu kan, kalau orang tu buat jahat, buat apa, dia itu hati busuk lah. Dia itu hati busuk. Orang Melayu kan sebut. Bila bukan nampak pun hati, tapi disebabkan perbuatan, kita kata dia ni hati busuk ni. Sebab dia mesti ada kaitan dengan hati. So tak mungkin kita kata yang penting hati baik sudahlah, tapi zahirnya perbuatannya semua buruk. Tapi kata tak, hati yang penting hati baik. Ini yang menyalahi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Asalnya Murji'ah. Asalnya Murji'ah, dan kita tahu kan ada je yang kawan-kawan yang kita jumpa tak, yang penting hati baik, yang penting hati baik. Kau tak sembahyang ke apa? Yang penting hati baik. Kaum Murji'ah mengatakan juga bahawa orang mukmin yang percaya dalam hati adanya Tuhan dan percaya pada Rasulnya, maka ia adalah mukmin walaupun ia mengerjakan segala dosa besar dan dosa kecil. Maknanya kalaulah seseorang itu dia dah beriman kepada Allah dan Rasul, buat dosa besar ke dosa kecil, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Yang penting hati okey, beriman pada Allah dan Rasul. Jadi tetap mukmin mutlak. Sebab ulama mengatakan kalaulah lafaz itu dimutlakkan, bermakna dia sempurna. Satu lafaz itu kalau dimutlakkan, maka dia berarti sempurna. Tapi kalau dia tak sempurna, dia ada qayyid dia. Dia ada qayyid. Dia akan dibatasi dengan sesuatu yang lain lah. Contohnya mukmin fasik, mukmin asin. Dia ada qayyid dia. Tapi kalau mukmin saja, maknanya sempurna. Ini penggunaan lafaz dalam ilmu balaghah. Kalau diitlakkan lafaz itu, maknanya dia sempurna. Tapi kalau tak sempurna, dia akan ada qayyid dia. Contoh mukmin fasik, mukmin asin, mukmin yang berdosa, mukmin yang bermaksiat. Itu kalau ada kekurangan. Tapi kalau sebut mukmin saja sempurna. Ini pada istilah lah.
Jadi di sini seperti mana kata Murji'ah, yang penting dia mukmin, dia buat dosa besar pun tetap mukmin. Seperti mana orang kafir, kalau dia buat kebaikan macam mana pun dia tetap kafir. Tak ada faedahnya pun untuk apa? Untuk dia buat sedekah berjuta-juta, bantu orang miskin ke, bantu orang susah ke, tapi dia kafir. So tetaplah neraka selama-lamanya di akhirat, tak ada faedah. Walaupun ada perbahasan sebenarnya tentang masalah ni, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim kata ada khilaf di kalangan ulama tentang kebaikan yang dibuat oleh orang kafir itu ada faedah atau tidak. So ulama kata, sebahagian kata ya ada faedah. Ni terkeluar sikit kaitan dia lah dengan apa yang di sini kan dia kata mukmin kan, memanglah betul kalau orang tu buat maksiat sekalipun memanglah dia tetap juga beriman. Tetapi dia ada kesan dia ada kesan dia. Seperti orang kafir pun, sebab dakwaan mereka, orang kafir ni kalau buat baik macam mana pun tak ada kesan, tak ada faedah. Tapi ulama kita kata Ahlussunnah wal Jamaah, orang kafir kalau buat kebaikan dia ada faedah dia. Faedahnya di dunia, kemungkinan disebabkan kebaikan dia itu akan mengundang hidayat daripada Allah Ta'ala. Kemungkinan kebaikan yang dia buat akan mengundang hidayat daripada Allah Ta'ala, petunjuklah untuk terbuka hati dia menerima Islam. Dan yang kedua, di akhirat dia akan diringankan azab walaupun kekal selama-lamanya. Contoh yang paling jelas Abu Talib. Abu Talib, dia tidak ada orang yang lebih membantu Rasulullah SAW ketika menjalankan dakwah melainkan Abu Talib. Sampai kan orang Quraisy pun tak berani nak sentuh Nabi disebabkan adanya Abu Talib membela Nabi. Dan maknanya apa yang Abu Talib tak buat untuk bela Nabi. Masa Nabi kan sedang mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, Abu Talib bela Nabi. Dan dia tahu, dia pernah kata, agama yang dibawa oleh anak buah aku ni Muhammad ni agama yang paling terbaik dan agama yang benar. Tapi sayangnya ketika dia nak meninggal dunia, Nabi offer dia mengucap kalimah, dia tak nak. Tapi disebabkan dia membantu Nabi, membela Nabi, dia diberi azab yang paling ringan di akhirat. Iaitu ada dua riwayat dalam Sahih Muslim. Satu, diletakkan di pinggir neraka, seolah-olah kita kalau pergi tepi pantai, kita letakkan kaki kita, air tak sampai bergulali pun. Diletakkan di situ, di pinggiran lautan neraka, menggelegak otak. Satu riwayat kata dia dipakaikan terompah neraka lalu menggelegak kepala otak. Ulama tatbikkan dia punya kedua-dua hadis ni lebih kurang samalah dia punya. Maksudnya pakai terompah neraka ke atau diletakkan di pinggir neraka ke, dua-dua sekali boleh je. Tapi menggelegak kepala otak. Ini paling ringan, azab yang paling ringan. Maknanya orang kafir ni ketika dia buat kebaikan di dunia ada faedah dia di akhirat. Walaupun dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Cuma Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah ketika zaman Wahabi dulu, kurun yang ke-12, dia ada satu risalah, kitab saya ada beli, baca. Dia kata Abu Talib akan selamat. Pendapat dia menyalahi jumhur ulama, tetapi ada poin dia lah. Ada poin nanti kita bahas tentang bab keimanan ni dengan masalah Murji'ah ni. Sebab dia asalnya bermula kepada persoalan makna iman itu sendirilah. Nanti kita bahas, kita baca dulu insya-Allah. Jadi itu dalil menolak menolak fahaman Murji'ah yang mengatakan bahawa kalau sudah beriman berarti tak ada masalah kalau nak buat dosa besar ke dosa kecil, yang penting beriman. Tak. Dia ada kesan dia. Ahlussunnah wal Jamaah lah. Nanti kita terangkan. I'tiqad kaum Murji'ah ini bertentangan dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa iman itu harus percaya pada 6 fasal, iaitu percaya pada adanya Allah, percaya pada Rasulnya, percaya pada malaikat-malaikatnya, percaya pada kitab-kitabnya, percaya pada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Kepercayaan pada Allah dan Rasulnya sahaja tidak cukup. Kaum Murji'ah dengan i'tiqadnya ini seolah-olah menentang kaum Khawarij yang berpendapat bahawa iman itu ialah mengenal Allah dan Rasulnya, mengerjakan sekalian suruhan Tuhan dan menghentikan sekalian larangannya. Bahkan kaum Khawarij, bagi kaum Khawarij, bahawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada Rasulnya tetapi tidak sembahyang, tidak puasa atau tidak mengerjakan amal-amal ibadat yang lain,
maka orang itu kafir dan halal darahnya. Kaum Khawarij ini seolah-olah menentang kaum Syiah yang berpahaman bahawa sebahagian dari iman ialah percaya kepada imam-imam, bukan hanya iman kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Fahaman kaum Murji'ah ini terlalu longgar kerana keimanan itu hanya berputar sekeliling hati sahaja, sehingga susah dicari batas-batas antara orang kafir dan orang-orang mukmin. Hakim-hakim atau qadi-qadi akan mendapat kesulitan besar kalau fahaman Murji'ah ini diterima. Jadi asalnya kembali kepada perbahasan makna iman itu sendiri. Kita dah pernah bahas dah sebelum ni, kita ulang balik insya-Allah. Okay. Ada satu uslub yang masyhur, iaitu al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi, al-iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih atau bil arkan. Iman itu ialah membenarkan di dalam hati, kemudian berikrar dengan lisan, dengan percakapan, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, dan beramal dengan perbuatan, dengan anggota atau dengan perbuatan. Ini dikatakan iman. Jadi dalam masalah memahami makna kalimah ini, memang masyhurlah di kalangan ahli sunnah wal jamaah macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mengatakan bahawa iman adalah ketiga-tiga. Jumhur muhaddisin pun berpegang sebeginilah, masyhur kalimah ni. Dan dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman pun akan, kalau mengaji kitab Bukhari dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari memang menekankan al-amal minal iman, as-salah minal iman, zakat minal iman. Tajuk dibagi, tajuk dalam Kitabul Iman Sahih Bukhari. Jadi masalah isu ni memang berlaku pada zaman dulu lagi lah. Kemudian muhaqqiqin Asy'ariyah pula mengatakan iman yang sebenarnya, hakikatul iman hanya tasdiq bil qalbi. Hanya tasdiq bil qalbi. Lalu Asy'ariyah dituduh ada share dengan Murji'ah. Sebab Murji'ah kata iman di hati saja. Sebahagian muhaqqiqin Asy'ariyah pun kata iman itu hanya tasdiq bil qalbi. Dia betul isu ni memang kena faham betul-betul, sebab Wahabi menuduh Asy'ariyah sebagai Murji'ah, sebab menganggap bahawa iman hanya di hati. Ingat lagi pembahasan yang lepas? Tak apa, kita ulang lagi. Okey. Tadi dia sebutkan Khawarij. Khawarij ni paling melampau lah dalam bab ni. Bagi Khawarij, iman ini memang mesti ketiga-tiga bahagian ini. Mesti tasdiq bil qalbi, mesti iqrar bil lisan, mesti amal bil jawarih. Amal bil jawarih maksudnya amal yang dimasukkan di sini mengikut syariat yang zahir lah. Maksudnya benda yang wajib kena buat, sembahyang, puasa, zakat, haji itu memang kena buat. Kalau tak buat, kafir. Tak sembahyang, kafir. Tak puasa, kafir. Tak zakat, kafir. Dan juga meninggalkan perkara yang dilarang. Jangan membunuh, mencuri, mengompak, berzina, riba, rasuah dan sebagainya. Kalau buat, kafir. Kalau buat, kafir. Mengompak, kafir. Zina, kafir. Membunuh, kafir. Riba, kafir. Semua kafir. Tak sembahyang, kafir. Tak puasa, kafir. Semua kafir. Sebab apa? Iman dah tak ada. Sebab iman mesti tiga. Iman mesti tiga. Kurang satu, kafir. Ini Khawarij. Dan sebahagianlah fahaman Wahabi sekarang ni pun ada yang unsur Khawarij ni. Maknanya istighazah kafir, tawasul kafir, sambung maulid Nabi kafir, makan bubur Asyura kafir. Ini dia punya pengaruh dia. Okey. Kemudian Mu'tazilah pula, bila orang tu tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, bahkan buat benda yang haram seperti membunuh, mengumpat, mencuri, zina dan sebagainya, iman pun tidak, kafir pun tidak. Iman pun tidak, kafir pun tidak. Dia dipanggil manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia duduk tengah-tengah antara iman dan kufur. Nak kata beriman pun tidak. Sebab apa? Dia tak buat solat, puasa, zakat, haji, tak buat, kan? Itu salah satu daripada faktor keimanan. Seperti mana kata Khawarij tadi, dia terus kata kafir je. Tapi Mu'tazilah kata dia tak beriman. Habis itu kafir ke? Tak kafir juga. Sebab apa? Sebab dia membenarkan dalam hati, dia mengucap. Masih ada unsur-unsur keimanan, masih ada. Tapi dia tak buat yang ketiga tu. Maka nak kata iman pun tak boleh. So
So iman pun tidak, kufur pun tidak, tapi masalahnya nasibnya akan kekal dalam neraka juga di akhirat. Ini Mu'tazilah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah macam mana? Jadi kalau kita tengok daripada tadi kan, iman itu ialah ketiga-tiga sekali. Tapi muhakkikin Asy'ariyah, ulama-ulama yang tahqiq dalam Asy'ariyah kata tak, iman hanya tasdiq bil qalbi. Jadi seolah-olah sama lah dengan Murji'ah. Maknanya semayang puasa zakat bukan iman, syahadah pun bukan iman, iman hanya tasdiq bil qalbi. Jadi tak semayang pun tak apa, tak syahadah pun tak apa, seolah-olah macam Murji'ah tapi tak. Yang mengajar Asy'ariyah dia kan tahulah. Biasalah Wahabi ni kalau ada peluang je nak smash je kerja dia. Okay, jadi kita kata, adakah ulama-ulama salaf dahulu seperti Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal dan ramai lagi muhaddisin, ulama-ulama salafus salih mengatakan iman mesti tiga-tiga kan? Okey, kita tanya, adakah Imam Syafi'i mengkafirkan orang tak sembahyang? Adakah Imam Malik mengkafirkan orang tak sembahyang, mengkafirkan orang merompak, membunuh, berzina, riba dan sebagainya? Kafir ke? Tak kafir. Habis beriman ke? Beriman ke tidak? Kalau dia kata kafir, tak ada beza dengan Khawarij. Kalau dia kata iman pun tidak, kafir pun tidak, tak ada bezanya dengan Mu'tazilah. So orang yang tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tapi dalam masa yang sama membunuh, merompak, mencuri, masih beriman ke tak? Masih beriman? Masih kan? Kau masak apa? Masih beriman tak? Masih beriman, tapi kita kata iman mukmin fasik. Jadi sekarang bila kita kata dia tak mengamalkan dengan perbuatan lah, betul tak? Iman kan tadi tiga, tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih atau bil arkan. Iman mesti tiga. Sekarang ni kalau dia tak buat yang ketiga ni, Khawarij kata kafir. Mu'tazilah kata iman pun tidak, kafir pun tidak. Okay, sekarang ahli sunnah kata apa? Masih beriman tapi mukmin fasik. Jadi adakah beramal dengan perbuatan itu termasuk daripada hakikat iman? Masuk ke tidak? Kalau masuk dalam hakikat iman, maknanya macam Khawarij lah, bila dia tak buat, tak beriman. So Imam Syafi'i A'immatus Salasah dipanggil lah. Dalam bahasa ni selalu panggil A'immatus Salasah. Sebab apa? Imam Abu Hanifah dia lain sikit qaul dia. A'immatus Salasah kata tiga-tiga. Yang dimasukkan A'immatus Salasah ni imam yang tiga. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Abu Hanifah dia kata iman dua je. Iman dua saja. Iaitu tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan. Amal bil jawarih dia tak kata itu adalah iman, itu adalah kesempurnaan iman. Ini masyhur. Tapi Imam Syafi'i apa semua dia katalah iman ni tiga-tiga. Tapi bila kita tanya balik, kalau orang tu tak sembahyang, maksudnya tak beramal dengan perbuatan, adakah dia kafir? Tak. Kalau kata kafir, tak ada beza dengan Khawarij. Jadi kita kata tak kafir. Tak ada pun pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik atau yang mengatakan siapa yang tak beramal dengan perbuatan dan melakukan benda yang haram kafir. Mana ada? Masih beriman tapi iman mukmin fasik. Jadi bermakna mereka tidaklah menganggap bahawa amal perbuatan dengan apa? Amal dengan perbuatan atau dengan anggota itu adalah hakikat iman. Betul tak? Betul tak? Faham tak? Kalau masuk dalam hakikat iman, maka tak buat jadi kafir. Contohlah kalau dia kata, cikgu kata bawa IC dan surat beranak setelah nak daftar. Satu lagi kata bawa IC atau surat beranak. So kalau dia, cikgu kata bawa IC dan surat beranak, kalau dia datang bawa IC saja boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia kena bawa dua-dua. Tapi kalau dia kata IC atau surat beranak, faham tak? Jadi iman di sini bukanlah kalaulah tak beramal dengan perbuatan berartinya ternafi iman. Tak ada pun A'immatus Salasah kata macam tu. Yang kata hanya Khawarij. Itu Khawarij kata sebab korang kata iman tiga, kalau tak buat salah satu bukan beriman. Itu Khawarij. Mu'tazilah pula dia kononnya macam pandai sikit lah. Iman pun tak boleh sebab apa? Tak ada syarat ketiga.
Habis itu kafir? Tak juga, dia ada 2 syarat lagi. Itu Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata sebenarnya yang dimaksudkan oleh a'immatus salasa, jumhur muhaddisin, ulama-ulama salafus salih itu iman itu 3, maksudnya kesempurnaan iman. Iman dengan lafaz yang mutlak menunjukkan bahawa iman itu yang sempurna. So orang yang iman yang sempurna pasti dia akan benarkan dalam hati, syahadah dengan lisan dan beramal dengan perbuatan. Tapi kalau dia tak beramal pun dia tak adalah kafir, dia dipanggil mukmin fasik. Mukmin masih beriman tapi fasik. Jadi hakikatnya amal dengan perbuatan tu bukanlah termasuk syatrun minal iman, bahagian daripada iman. Dia hanya syarat kesempurnaan iman saja, bukan syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman apa dia? Cukup tasdik bil qalbi. Ada dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim bahawa orang yang terakhir sekali yang akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka Jahannam dalam keadaan jasadnya rentung seperti hamam, yakni arang hitam tu, dan dia dah koma lah, dalam keadaan koma, dan dia akan dimandikan di dalam setelah dikeluarkan dimandikan di Nahrul Hayat, yakni the river of life atau sungai kehidupan. Akan tumbuh jasad dia seperti permata lu'lu' dan akan diberikan syurga 10 kali dunia. Apa dia punya ciri-ciri dia? Fi qalbihi mithqala zarratin minal iman. Dalam hati dia ada iman sebesar zarah. Ma amila khairan qattu. Langsung tak pernah buat satu amalan baik pun tak pernah buat di dunia. Satu amalan baik pun tak pernah buat. Semayang tak pernah, puasa tak pernah, semua tak pernah. Kalau nak ikutkan amal ni ada 2, amal bil lisan dengan amal bil jawarih kan tadi. Maknanya syahadah pun tak pernah. Mengucapkan syahadah kan satu kebaikan, betul tak? Syahadah pun tak pernah, tapi dalam hati dia beriman kepada Allah sebesar zarah saja sekalipun. Masuk syurga berapa? Besar mana? 10 kali dunia. Bukhari Muslim. Kau kan Bukhari Muslim. Betul tak? Pun kau nak kata Asy'ariyah ni Murji'ah. Habis itu sekarang ni Bukhari Muslim kata ma'amila khairan qattu. Bercanggahkan dengan apa tadi? Iman mestilah, tasdiq bil qalbi mestilah, iqrar bil lisan mestilah, amal bil jawarih. Habis ni hadis ni kata ma'amila khairan qattu, masih dapat syurga 10 kali dunia. Betul tak? Faham? Jadi hakikat iman yang sebenar adalah tasdiq bil qalbi sahaja. Maksudnya untuk dia selamat daripada kekal dalam neraka. Tetapi kita tidaklah mengatakan bahawa bolehlah kalau macam tu kan. Boleh berzina, boleh membunuh, berkompar, tak payah semayang kan. Yang penting hati. Macam Murji'ah cakap ni. Macam Murji'ah. Kita tak wajib semayang, wajib meninggalkan perkara yang diharamkan, dan kalau dia lakukan pasti akan ada kenakan hukuman di dunia lah. Setiap kesalahan yang dibuat ada hukuman di dunia. Ikut hukum Islam lah. Kalau sekarang ni kan, kalau dia orang tak laksanakan pun bukan bermakna benda tu tak valid lagi. Secara asalnya kalau orang tu membunuh akan dibunuh. Di dunia dia tak ada aku beriman dah, tak kira kau beriman tak beriman. Kalau bunuh kena qisas. Kalau berzina yang muhsan kena rejam. Kalau mencuri kena potong tangan dan sebagainya lah. Kalau tak semayang pun ada hukum lah. Tak semayang kerana mengingkari kewajipan, jadi murtad, dibunuh. Tapi kalau tak semayang bukan kerana mengingkari kewajipan, cuma kerana malas, pun dibunuh dalam mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak semayang kena bunuh Okey. Mazhab Syafi'i. Dalil mana dalil? Dalil dia hadis yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq ketika dia menghantar rombongan untuk memerangi orang yang tak bayar zakat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuna zakah. Fa iza fa'alu zalika asama minni dima'hum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Itu dalil Imam Syafi'i, siapa tak semayang dibunuh. Cuma kalau dia tidak mengingkari kewajipan kerana malas sahaja, dibunuh dalam keadaan dia Islam fasik, mukmin fasik.
Begitu Abu Bakar Siddiq kan, tak adalah terus bunuh. Maksudnya dipanggil, adalah proses dia panjang kalau nak cerita lah. Takkanlah panggil semayang, kau tak semayang, mari sini, kau akan dibunuh. Okey, saya semayang. Bunuh lah. Betul tak? Dia beri tempoh. Dia beri tempoh untuk dia qadakkan segala solat dia. Dan dia dipenjara sementara untuk dia, kalau lah banyak solat dia tak buat, dia qadakkan, dia semayang, setelah tu dibebaskan lah. Kalau diberi tempoh tu dia tak nak juga solat, lepas tu dipanggil, kenapa kau tak solat juga? Malas. Wajib? Ya wajib, tapi malas juga solat. Nak kena bunuh ni? Tak apa, bunuh ni, aku kecewa dah ni. Ada ke orang macam tu? Dalam sejarah tak pernah ada pun. Takkan suruh semayang pun sanggup, tak apalah bunuh-bunuh, aku malas nak semayang. Melampau lah kan. Tapi kalau memang mengingkari, memang solat tak wajib, kenapa nak semayang? Solat mana tak wajib? Aku tak wajib solat. Itu memang dia akan kata kau kena hukum bunuh ni, kau dah murtad ni. Sebab menafikan benda yang ma'ulima minadin bidarurah, benda yang diketahui dalam agama secara qat'i. Tak pernah berlaku pun setakat ni. Sebab itu kan maksudnya menafikan Quran lah secara tak langsung. Sebab kan Quran kata solat wajib, hadis mutawatir dan ijma' mengatakan solat 5 waktu wajib, tiba-tiba dia ingkar. Bila dia ingkar, bermakna dia ingkar Quran. Bila ingkar Quran, ingkar rukun iman, ingkar rukun iman, kafir. Tapi kalau sekadar malas, dalam mazhab Syafi'i dibunuh kerana malas untuk mengerjakan, seperti mana Abu Bakar menghantar rombongan tentera untuk memerangi orang yang tak bayar zakat kan. Tapi tak pernah berlaku pun orang yang takkanlah sampai sanggup kena bunuh sebab malas sembahyang. Jadi dia digelar sebagai mukmin fasik. Jadi tidak ada apa ni, walaupun nampak seolah-olah macam sama dengan Murji'ah, tetapi hakikatnya bezalah. Asy'ariyah hanya mengatakan bahawa hakikat makna iman itu, adalah tasdik bil qalbi, dengan maksud dia ni tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi di dunia dia kenalah semayang, kena buat semua benda. Tak bolehlah dia kata yang penting beriman sudah, semayang pun tak apa, biar qadi pun biar, mufti, hakim pun biar. Dia akan dikenakan hukum yang selayaknya lah, seperti mana yang telah ditetapkan oleh syariat. Okey? Boleh faham Jadi kalau Wahabi tuduh Asy'ariyah ni adalah Murji'ah, maknanya dia tak faham lah. Dia masih tak faham Murji'ah tu macam mana, dia tak faham Asy'ariyah tu yang sebenar macam mana. Bagi dia hadis tu lah. Hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tu orang yang dalam hatinya ada iman sebesar zarrah, ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu amalan pun di dunia. Dan amalan di sini kalau ikutkan definisi yang sebenar termasuk syahadah. Kan mengucapkan dunia syahadah kan apa pahala? Takkan mengucap syahadah bukan amalan baik itu. Itu apa dia? Jadi dia selamat daripada kekal dalam neraka. Tapi itulah setelah berapa ribu tahun, juta tahun di dalam neraka gentung tu, tak tahulah kan. Tapi tetap dia tak akan kekal dalam neraka, dikeluarkan daripada neraka jahanam dan dimandikan di Nahrul Hayat, diberi syurga berapa kali? 10 kali dunia. 10 kali dunia. Seremban pun Dan tak sempat lagi nak tawaf. Betul? 10 kali dunia. Sahih Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi kata 2 kali ganda je. Abu Sa'id Al-Khudri kata, tak, aku dengar sendiri Nabi kata 10 kali dunia. Dalam Sahih Muslim. Lepas tu dia kata apa? Lepas dapat 10 kali dunia juga, mula-mula Allah kata aku bagi kau. Mula-mula kata, okey, mintalah apa yang kau nak minta. Dia mintalah tu nak ni, Allah kata okey, aku bagi kau dengan apa yang kau minta tu dengan 10 kali dunia syurga. Dia kata, ya Allah, kau jangan buat lawak. Dia sebut Nabi riwayatkan hadis ni, Nabi pun ketawa. Dia kata, ya Allah, kau Tuhan sekalian alam, kau boleh buat lawak ke? Gurau-gurau ke 10 kali dunia? Allah kata, asal nak gurau alam yang aku bagi 10 kali dunia. Oh, iya ke? Betul. Tak ada orang dapat syurga seperti aku. Dia kata, tidak ada manusia lain yang dapat nikmat yang melebihi aku. Padahal last sekali.
Padahal last sekali, tapi dia kata tidak ada orang yang dapat nikmat lebih daripada dia. Jadi ulama daripada situ, ulama faham kata syurga ni maknanya kita punya seorang. Kalau yang ni paling kecil sekali dia punya seorang tu 10 kali dunia. Agak-agak yang ikut daurah sampai petang. Faham kan? Itu perbezaan di antara Asy'ariyah dan Murji'ah tu, kena ingat betul. Kita bukan Murji'ah, tapi kita hanya ulama kita menjelaskan makna iman itu, makna hakikat iman itu apa. Bukan praktik kalau macam tu iman dalam hati, tak payahlah sembahyang dapat 10 kali dunia. Dia tu pun dapat 10 kali dunia, aku adalah juga buat baik sikit-sikit. Yang kedua, orang yang telah beriman dalam hatinya tetapi ia kelihatan menyembah berhala atau membuat dosa-dosa besar yang lain, bagi kaum Murji'ah orang ini masih mukmin. Itu dia. Maknanya apa saja dia buat dengan perbuatan pun tidak menjejaskan keimanannya, seperti mana orang kafir buat baik macam mana pun tak menjejaskan kekafirannya, tetap kafir juga. Ini dah lagi melampau lah. Sebab kita Asy'ariyah pun, walaupun kita kata iman itu adalah tasdiq bil qalbi sahaja hakikat dia, tetapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu boleh membatalkan keimanan dia, atau dia mengucapkan perkataan-perkataan tertentu boleh membatalkan keimanan dia secara zahir lah. Dan bahkan kalau dia terlintas dalam hati dia akan i'tikad yang tertentu pun boleh membatalkan iman dia. Ini jauh beza lah antara Asy'ariyah dengan Murji'ah. Murji'ah ni sampai kalau ada sembah bahala pun tak apa, yang penting hati beriman. Fahaman ini bertentangan dengan i'tikad kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang berpendapat bahawa orang mukmin menjadi kafir murtad kalau dia mengerjakan sesuatu hal yang membawa kepada kekafiran. Seumpama menyembah berhala, mengejek-ngejek Nabi atau mengejek kitab suci, sujud kepada manusia, menghalalkan yang telah disepakati oleh ulama, Islam mengharamkannya, umpama zina, liwat, mencuri, makan riba dan sebagainya, mengharamkan yang telah sepakat oleh umat Islam, menghalalkannya seperti kahwin, jual beli, makan daging lembu dan sebagainya. Pendeknya, bagi kaum ahli sunnah wal jamaah dan ada amal-amal zahir yang dapat mengkafirkan seseorang mukmin kalau dikerjakannya. Jadi ini bab yang biasanya dipelajarilah di dalam akidah. Dia ada satu bab perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah ataupun keimanan seseorang. Sama ada dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk lisan, pengucapan ataupun dalam bentuk i'tikad. Ini akan ada bab lah dalam pengajian akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh tu contoh-contoh yang diberikan tu lah. Contoh-contoh yang diberikan. Cuma ulama mengatakan bahawa asal bagi pengkafiran ni, yang dihukumi kafir ni, asalnya adalah iaitu sesuatu yang berlawanan dengan makna iman itu sendiri. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa iman itu adalah tasdiq bil qalbi, maknanya kafir itu adalah takzib bil qalbi. Iman adalah tasdik, maka kafir adalah takzib, mendustakan. Faham Iman menurut Ahlussunnah adalah tasdik, iaitu membenarkan dalam hati serta tunduk dan patuhlah. Ma'al iz'an wal inqiyad, ada panjang bahasan dia. Maka kafir ini lawan dia. Sebab iman lawan dia kufur. Jadi kufur ni bila iman itu tasdik, maka kafir adalah takzib, mendustakan. Mendustakan. Jadi asal daripada pendustaan itu di hati. Maksudnya takzib bil qalbi. Hati dia mendustakan. Hati dia mendustakan apa yang sepatutnya dia tasdikkanlah. Contohnya orang beriman mentasdikkan bahawa Allah itu wujud, tapi dia dalam hati dia mendustakan kewujudan Allah. Orang beriman mentasdikkan, membenarkan Allah itu esa satu, dia mentakzibkan, mendustakan Allah itu satu. Dia kata Allah 2, 3, 4 dan sebagainya, atau ada anak, ada isteri dan sebagainya. Itu asal kafir. Asal makna kafir.
Jadi apa kaitannya dengan perbuatan? Jadi dengan perbuatan, maknanya kadang-kadang perbuatan itu mencerminkan apa yang dia takzibkan atau ditasdikkan. Jadi bila Allah Ta'ala melarang menyembah berhala, melarang menyembah berhala, dia sembah juga, tapi tak, saya beriman. Tapi Allah larang sembah berhala, kenapa bukan sembah? Tak, saya beriman. Boleh terima ke? Jadi perbuatan dia itu menggambarkan seolah-olah hati dia mendustakan apa yang Allah larang. Bila Allah larang jangan sembah berhala, dia sembah juga, tapi dia kata tak, hati saya beriman kepada Allah, tapi semua saya saja je buat. Jadi itu bercanggahlah dengan apa yang dilakukan, bercanggah dengan hati dia. Jadi kita hukumkan kalau dia sembah berhala itu berarti dia telah mentakzibkan larangan Allah Ta'ala, itu dilarang menyembah berhala. Mana boleh ngedak, saya tak takzib, saya cuma sembah je. Tak apalah, nanti besok kat Padang Masyang kau jawab sini. Faham? Jadi dalam bentuk perbuatan pun itu menggambarkan hati dia mendustakan apa yang telah diwajibkan untuk tasdik. Okey. 5 minit lagi. Faham itu maknakah kafir? Jadi kita bila kira cuma tasdik dengan takzib ini kan tak nampak benda dalam hati. Sebab tu kita akan hukumkan secara zahir. Kalau dia dah sembah berhala, kafir. Dia kata tak, saya tasdik. Benda tak apa kalau kau tasdik, tapi kau sembah berhala tak apa, besok kau jawablah di akhirat nanti. Faham? Sebab ada sebahagian perbuatan seperti yang disebutkan tadilah. Maknanya senang saja apabila kita dituntut untuk mentasdikkan benda itu, tetapi sebaliknya kita mentakzibkannya, mendustakannya, maka itu tanda kafir dan jadi kafir sekali. Dan perbuatan itu menjadi tanda zahir lah, tanda zahir. Tetapi tidaklah bermakna kalau dia tak semayang berarti dia takzib. Kecuali kalau memang dia tak semayang kerana dia menolak kewajipan semayang, ini takzib. Tapi kalau dia tak semayang kerana malas, maka kita tak kata dia takzib, dia tak kata dia kafir. Tapi takkan dia sembah berhala, oh kalau macam tu sembah berhala pun tak adalah, tak semestinya takzib. Itu lain. Dia ada satu yang meninggalkan, satu yang melakukan. Jadi Islam menyuruh kita wajib solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia tinggalkan. Dia ditinggalkan bukan kerana dia tolak hukum, tetapi dia malas. Tapi kalau takkan kita kata Islam melarang sembah berhala tapi dia sembah juga sebab dia malas. Betul tak? Tak mungkin kalau dia kata macam dikiaskan sebaliknya lah. Betul? Faham Islam suruh semayang, puasa, zakat, haji, tapi dia tak buat. So ada dua kemungkinan dia tak buat. Satu sebab dia malas, satu sebab memang dia menolak hukum. Kalau dia tak buat sebab dia tolak hukum, dia takzib, maksud dia kafir. Tapi kalau dia tak buat sebab dia malas, dia tak sampai kafir, tapi dia fasik, dosa besar. Tapi kalau dalam bab larangan jangan sembah berhala, jangan sembah berhala, dia buat juga, tapi dia kata saya tak takzib pun hukum apa ni, dia haram menyembah berhala, tapi saya sembah aja, macam mana orang tu tak sembahyang. Tak boleh. Ada sebahagian perbuatan itu dihukumkan kafir. Tapi kalau macam Allah Ta'ala haramkan riba, dia buat juga riba, ini kita tak boleh kata dia kafir. Kecuali kalau dia mentakzibkan hukum haram riba itu. Dia kata tak, riba halal, ini boleh jadi kafir. Tak sama maknanya bukan semua benda yang disuruh atau dilarang itu boleh membawa kepada kekufuran kalau dia buat atau dia tinggal. Kalau yang disuruh dia tinggalkan, kalau dia tinggal kerana dia mendustakan, menafikan hukum, kafir. Tapi kalau meninggalkan kerana malas, tak kafir. Begitu juga perkara yang diharamkan kalau dia buat. Kalau dia buat, ada dua kemungkinan. Kalau dia buat kerana dia menganggap benda tu halal, padahal Islam kata sepakat kata haram, maknanya dia mendustakan, maka kafir. Tapi ada perbuatan yang tak boleh langsung buat. Walaupun dia kata saya tak takzibkan hukum menyembah berhala haram, tapi saya nak sembah juga berhala, itu tak boleh. Ada beberapa perbuatan kalau dibuat terus dihukumi kafir. Contoh sembah berhala, koyak-koyak Quran, pijak-pijak Quran, campak Quran tong sampah, campak Quran dalam tandas.
menghina Nabi, mengutuk, mencaci maki Nabi, mencaci maki sahabat. Ini semua kafir. Walaupun hati kita, saya tak bermaksud hati saya tak takzir, tak ada. Ada beberapa perbuatan memang dihukumi kafir. Ini perlu teliti lah. Sebab tu macam Wahabi pun ada benda-benda yang itu, kalau kau tawasul je dah kafir, kau istighosah je kafir, kau ziarah kubur je kafir. Itu yang melampau-lampau di dalam menghukumi kafir. Kalau kita Islam Jemaah hanya ada beberapa perbuatan dan juga beberapa percakapan yang boleh membawa seseorang itu dia dihukumi kafir. Itu pun tak adalah terus direct dihukum kafir, tetapi dia akan dipanggil dulu di mahkamah, akan ditanya dan sebagainya. Proses takfir itu hanya dilakukan oleh qadi, mufti ataupun hakim syar'i sahaja. Boleh? Ada sikit lagi, nanti kita sambung sikit mungkin lepas rehat. Boleh ke nak terus mu'tilah? Sambung sikit boleh sikit je tinggal. Okay. Soalan pun nanti. Ada soalan? Ada soalan setakat tu? Tak ada okey. Soalan Palestin okey. Soalannya bagaimana orang yang mengatakan bahawa kita ni tak perlu pun doakan kehancuran untuk Zionis, kita doa hidayat untuk dia, kerana dia akhlak lagi untuk dia cuba buat libur dan sebagainya. Yang kedua ni ialah itu tanah dia biar diuruskan. Tanah Palestin itu tanah dia orang, ada diuruskan, nak perang dan apa tu, kita jadi tanah kita. Dia betul-betul Ihzim home. Ulang banyak kali tu. Okey, kalau dia beralasankan mengatakan bahawa itu akhlak Nabi, iaitu memohon hidayah bagi mereka kan. Nabi tidak pernah mendoakan kebinasaan bagi musuh-musuh Islam. Jahil murakab lah tu. Kurang ilmu lah kita kata. Dalam jelas tu dalam hadis sahih Muslim ada. Saya banyak refer Muslim, bukan saya tak pakai Bukhari sebab saya mengajar Sahih Muslim dah 7-8 tahun lah. Di Bukhari saya mengajar dalam 3 tahun, lepas tu tinggal ganti je. Jadi dalam Sahih Muslim tu jelas Nabi mendoakan kebinasaan pembunuh hafiz Quran di Bi'rul Ma'unah tu. Zakwan, Ri'lin, Mudar, Nabi sebut terus. Nabi doakan kebinasaan mereka. Itu bukan akhlak Nabi ke? Nabi sendiri mendoakan, dipanggil kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu dah disyariatkan pula, tak akal itu pun tak faham lagi. Takkan kau nak tolak benda yang dah sabit disyaratkan oleh dalam Islam. Walaupun kita tak kata wajib lah, tak kata benda tu wajib, tapi itu dah termasuk di dalam syariat Islam. Kunut nazilah itu termasuk dalam syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Habis kau nak nafikan syariat yang dah sabit dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Jelas kena ngaji lebih sikit lah. Nabi doa sebut nama-nama kabilah tu lagi, nama orang Nabi sebut untuk dibinasakan. Di perang Badar pun, sebelum perang Badar pun Nabi dah sebut nama Abu Jahal apa semua, Nabi doa binasakan. Tak boleh ke? Dia kena mengajilah, orang kata kena menuntut ilmu dengan para ulama. Kita tak boleh kita pandang semua benda kita anggap positif dia. Jadi murjiah lah akhirnya ni. Jadi kita tengoklah sabit ke tak sabit benda ni. Dia memang ada dalam Quran. Dalam Quran, la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu tanya kan tentang sesuatu, kalau dijelaskan akan menyebabkan kamu akan jadi salah. Lepas tu pula fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Kejap ayat suruh tanya, kejap ayat kata jangan tanya. So kita patut belajar dengan ulama dengan cara yang betul lah.
Bukan, memang betul Nabi berakhlak baik, mohon hidayah, petunjuk untuk sebagian kaum kan. Memang ada, tapi jangan lupa Nabi pun ada doakan kebinasaan juga kepada orang-orang yang bukan Islam, yang menentang Islam. Jangan tengok satu sudut je. Jangan tengok satu sudut. Banyak dalam Islam kalau orang tu kalau dia tak belajar habis lah, kata belajar separuh-separuh, dia akan dia tengok macam tu lah. Islam memang ada dua-dua. Satu ayat jihad kan, qatilul musyrikuna kafah, bunuhlah orang musyrikin secara menyeluruh. Tapi dalam kuliah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Nampak tu? Bagi kau agama kau lah, bagi kami tak ada perintah untuk jihad. Tapi dalam surah Taubah tu Allah kata bunuhlah semua orang musyrikin secara keseluruhan. Macam mana tu? Jadi kalau orang tak belajar penuh, dia akan rasa dia akan ambil sebahagian mana afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bil ba'd. Apakah kamu hanya beriman kepada sebahagian kitab tetapi kufur kepada sebahagian yang lain? Jangan kita pandang satu sudut dengan tengok secara menyeluruh lah. Kalau benda tu dah sabit syariat dan kunut nazilah tu kan ada dah disyariatkan, kenapa kita nak tolak pula? Kenapa kita nak tolak? So benda yang sabit dengan syariat kita kena terima lah sebagai syariat. Tapi dia taklah wajib kan, sunat je nak buat tak nak buat sudah. Kalau kau rasa kau nak doakan hidayat untuk orang Israel sana, silakan, tak salah pun. Tapi orang yang mendoakan kebinasan pun dia ada sandaran dia. Dia tak wajib kan. Kita mana ada wajib kan kunut nazilah. Kunut nazilah tu kan sunat. Dan itu sabit dalam syariat kita. Ada hadis Nabi yang mendoakan kebinasaan musuh-musuh Islam. Tapi ada juga sabit Nabi mendoakan hidayat, petunjuk. So tak ada masalah. Kalau kau rasa kau tak nak doakan kebinasaan, kau nak doakan hidayat, silakan. Kau jangan kritik orang yang doakan kebinasaan. Kenapa kau nak kritik? Benda sabit dalam syariat kita. Nabi pun buat. Kau kata akhlak Nabi. Habis itu akhlak Nabi tak ada akhlak lah. Doa kebinasaan kita tu Nabi tak ada akhlak ketika tu. Okey? Boleh? Lagi? So? Sebab apa kaitannya dengan mendoakan kebinasaan? Itu kenaan dunia tu. Okey. Ini berkenaan dengan kita ni tak perlu masuk campur pun dengan urusan. Jadi bagi maknis ke pun. Siapa yang kita masuk campur dalam dari sudut mana? Tanya dia. Kita masuk campur dari sudut mana? Dia kata jangan masuk campur tu urusan mereka tanah dia. Ialah kita masuk campur dari sudut mana? Jadi itulah cakap tak berfikir dulu. Mana kalau kita bantu orang tu makan, mana kita campur urusan tanah dia lah. Kita hantar bantuan makanan berarti kita campur menguruskan tanah dia. Macam tu. Itu awam awam tak apalah. Semua dia belajar lagi dah. Ini dengar daripada satu pihak lah. Dia tak tahulah, dia kalau ahli sunnah dia 4 je. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak tahulah kalau dia ada tambah TikTok, Facebook, YouTube. Okey, cukup. Wallahu alam, kita sambung semula pukul. Salam. Sayyidina Abbas berkata ketika hampir kematian Abu Talib, beliau dengar kalimah yang diisyaratkan kepada hakikat keimanan oleh Abu Talib dan melakukan kepada Nabi. Sayyidina Abu Abbas dengar. Apa tu pandangan Ustaz tentang Abu Talib? Apa yang dia dakwa itu perlu kepada sanad yang sahih. Dia ada. Kalau kita nak sabitkan apa yang dia dakwa itu perlu kepada sanad yang sahih. Sekarang ni kita dalam masalah Abu Talib,
Memang secara zahirnya Al-Quran dan hadis mengatakan dia diseksa di neraka. Jelas. Cuma Al-Quran tak sebut lah. Al-Quran tak sebut nama Abu Talib tu. Cuma ketika Nabi minta ampun untuk Abu Talib, turun ayat menegur Nabi. Wa ma kana lin nabi ila akhirih. Maksudnya Nabi, Allah Taala larang Nabi daripada mohon ampun untuk kaum kerabat yang jelas-jelas dia musyrikin, bukan Islam. Tak boleh. Jadi jelas. Cuma tadi kan dah sebut Asy'ariyah kata iman itu tasdik bil qalbi. Okay, sekarang ni orang yang tadi terakhir keluar daripada neraka, hati dia ada iman sebesar zarrah, kan masuk syurga sepuluh ke dunia. Nak tanya, dalam hati Abu Talib ada tak iman sebesar zarrah? Itu je. Kalau ada, dia selamat. Siapa yang tahu? Nabi pun tak tahu. Masalahnya Nabi pun tak tahu. Tapi zahir ayat menunjukkan Allah dah nafikan, memang tak ada lah. Zahir ayat menunjukkan minal musyrikin, walau zawil qurba, walaupun kaum kerabat yang terdekat. Zahir ayat tu menunjukkan, Allah tak sebut nama Abu Talib. Cuma larangan tu kan umum. Tidak boleh bagi seorang Nabi. Macam mana ayat dia? Baca soal. Bahkan Nabi Ibrahim AS tu bila mohon minta ampun untuk Azar pun ditegur, ayat yang sama juga. Tak boleh. Jadi seolah-olah bila Allah dah kata minal musyrikin, maknanya dalam hati tu tak ada langsung iman lah tu. Dipanggil isyaratun nas. Kan dalam usul fiqh dia ada bab dalalatun nas, isyaratun nas. Jadi daripada situ ulama kata, kalaulah iman tu ada sebesar zarrah dalam hati Abu Talib, dia akan selamat. Ya, hadis Bukhari kan. Tapi sekarang ni ada ke tak ada? Memanglah tak ada siapa yang tahu, Allah je yang tahu. Tapi kenapa ayat Quran tu turun kata minal musyrikin? Jadi walaupun Allah tak sebut nama Abu Talib, tapi kan ayat itu ulama kata memang asbabun nuzul dia ketika Nabi cuba minta ampun untuk Abu Talib. Dan Allah sebut dalam ayat itu minal musyrikin. So macam mana? Itu ulama jumhur kata akan ikutkan hukum kita lah. Maknanya memang tak ada langsung keimanan dalam hati Abu Talib walaupun sebesar zarrah, maka dia akan okey. Tapi secara hukum akal bagi kita, Allah Ta'ala nak masukkan Abu Talib dalam syurga, siapa boleh lawan? Siapa boleh halang? Kan? Jadi kita kata secara akal boleh-boleh saja. Kalau Allah Ta'ala, bahkan bukan Abu Talib, semua manusia Allah nak sumbat masuk dalam syurga, semua boleh. Secara akal. Tapi secara syarak kita tahulah musyrikin memang tidak akan diampunkan. Jadi Abu Talib adakah termasuk dalam golongan musyrik, kan? Allah Taala katakan Allah tidak akan ampun kecuali Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kan Allah tak akan ampunkan syirik. Jadi adakah Abu Talib di kalangan musyrikin? Menurut asbab nuzul ayat itu kalau sahih memang minal musyrikin. Tu yang saya kata Syekh Zaini Dahlan tu dia ada satu risalah kecil, dia kata tak, Abu Talib akan selamat. Tapi adakah selamat kerana dia beriman atau selamat kerana Allah yang berhak untuk selamatkan dia? Itu siapa tak boleh petikai. Tapi kita kata secara syarak memang Allah sendiri yang sebut orang yang musyrik tak akan, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Tapi adakah kita nak hukum Abu Talib memang musyrik? Secara zahir ayat, kalau kenalah ayat itu memang Allah maksudkan juga Abu Talib memang musyrik, tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa lah, Allah boleh buat segala-galanya lah. Kita kata secara syarak begini, secara akal begini. Secara akal boleh je. Dengan Abu Talib semua sekali, dengan Fir'aun sekali, dengan Iblis sekali boleh selamat. Sebab ada mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah lah, dia cakap macam ni, baginda Nabi mempunyai 11 orang pakcik. 4 daripada mereka sempat hidup pada zaman kenabian baginda. 1 Abu Lahab, 2 Hamzah Al-Abbas, 4 Abu Talib. Abu Lahab telah kafir, manakala 3 yang lain telah masuk Islam. Yalah, bila dia, kita boleh katalah mana bila ada sandaran daripada
mantan Mufti Malaysia Ali Jumaah. Itu je lah kita kata. Adakah sepakat Ahli Sunnah wal Jamaah, sepakat Asy'ariyah, sepakat Maturidiyah, sepakat Syafi'iyah misal, atau disandarkan kepada imam sekian itu je. Kalau ada qaul kita sebutlah Syekh Ali Jumaah kata, kita tanya Syekh Ali Jumaah dia ambil qaul tu dari siapa? Dia jadi macam tu. Mutaakhirin ini dia nukil je. Takkan tiba-tiba datang Syekh Ali Jumaah kata, oh beriman. Dia mesti ada sandaran dia. Okay, dia sandar kepada siapa? Perlu ditelusuri dia punya qaul tu dia ambil daripada siapa. Ya, Syekh Zaini Dahlan kata selamat. Kan saya dah sebut tadi, Syekh Zaini Dahlan kata Abu Talib selamat. Saya sandarkan kepada dia. Tapi saya tak katalah, oh ini Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Abu Talib akan selamat. Tak. Saya kata, yang setakat yang saya tahu, Syekh Zaini Dahlan sebelum lagi pada Syekh Ali Jumaah. Mungkin Syekh Ali Jumaah ambil qaul Syekh Zaini Dahlan. Sama je. Tapi kita kena sandaran, tu yang penting. Adakah seluruh Ahli Sunnah sepakat? Tak. Memang jumhur kata memang neraka lah. Hadis pun jelas. Cuma hadis tu tak kata selama-lamanya. Hadis yang Sahih Muslim tu Abu Talib diletakkan, memang Nabi sebut Abu Talib, nama diletakkan di pinggir neraka, pakai tumpang neraka menggelar kotak, tapi tak kata pun selama-lamanya. Bila tak kata selama-lamanya, ada dua kemungkinan. Tapi kalau sabit musyrik, selama-lamanya. Kita sandarkan je kaul kepada siapa yang kata tu tak. Tapi kita kena beritahu jugalah jumhur punya pandangan macam mana. Tak ada masalah lah kalau nak pilih pandangan jumhur ke, nak pandangan Syekh Ali Jumaah ke, pandangan Syekh Zaini Dahlan ke, terpulanglah pada orang tu. Dia tak ada dalam bab, oh kalau Allah tanyakan, Abu Talib syurga neraka, kekal ke tak? Salah jawab, katanya. Kita nukil je, jumhur kata begini, tapi ada ulama kata begini itu je. Tak ada kaitan dengan kita pun. Tapi kena ada unsur-unsur yang lain pun kena jaga jugalah, adab kan. Jangan kita terlalu melampau-lampau di dalam membela satu pendapat sehingga menyebabkan Nabi jadi terasa, itu pun bahaya juga. Dia terlalu nak mempertahankan Abu Talib neraka, padahal Nabi itu punya sayang Abu Talib kan. Jadi perbuatan yang melampau-lampau dengan nak menegakkan pendapat kata Abu Talib neraka sampai jadi Nabi tersinggung, jangan. Tak payah bahas lah. Kata ulama kata begini dah, selesai. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung dalam buku 11, insyaAllah. Di bawah dokumen diberikan untuk sendiri dan semua lagi minum pagi, insyaAllah bukan biasa. InsyaAllah kita bertemu dalam persimpulan ini 11 insyaAllah sudah baik. Ini juga dikatakan sebenarnya saya tak sempat untuk fotokopi pelayan yang diberi oleh Maulana. InsyaAllah saya diberi pada rumah yang saya beri. Dan kita akan letakkan kertas kajam dan untuk catatan untuk pelajaran untuk berita bawah insyaAllah. Allah Ta'ala kita jumpa pada pukul 11 insyaAllah. Dan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih.